rekod sekarang ni. Kak Irina baru reply. Kak Irina selalu ada. Okey, jadi ya kawan kamu tak dapat masuk kelas. Okey, jadi untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua. Jadi kita dah nak teruskan dah kepada kelas kita hari ini. Okey. Jadi Koirina dah masuk ke Koirina? Mana Koirina? Tadi dah masuk dah. Umar Rafiki ada tak tu kat situ? Diam kelas ni. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskanlah kepada kelas kita. Aiman, boleh cikgu teruskan Aiman? Boleh. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan pastikan semua orang boleh faham. Cikgu akan pastikan habis kelas ni semua orang boleh faham pengisian kita. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Okey, jadi sebelum kita teruskan, suara cikgu jelas ataupun ada tersekat-sekat ke suara cikgu? Jelas je ke suara cikgu? Tak ada. Okey, mantap. Aiden, jelas je kan? Aiden, suara cikgu kan? Tak tersekat-sekat kan? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, masing-masing cikgu punya skrin dah boleh nampak ke cikgu punya skrin? Nampak. Alright. Okey. Jadi suara cikgu dah jelas, skrin cikgu pun boleh nampak, cikgu akan teruskan. Okey, jadi dalam matematik untuk form 3 kita ada 9 bab. Form 3 ni kamu jangan main-main. Form 3 ni yang menentukan nanti form 4 kamu ambil aliran apa. Ada orang ni nak ambil sains tulen tapi matematik main-main. Nanti dapat aliran lain. Okey, jadi untuk hari ni kita dah masuk kepada bab 2. Bab 2, nama tajuk dia apa? Okey, dekat depan ni cikgu siap buka buku teks. Cikgu siap buka buku teks. Ni buku teks kamu. Okey, jadi nama bab 2 ni adalah bentuk piawai. Bentuk piawai. Bentuk piawai ni cikgu, kalau siapa-siapa yang ambil DLP kan, cikgu saya tak faham sangatlah apa maksud bentuk piawai ni. Siapa-siapa yang ambil DLP, pembelajaran dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia standard form. Kita panggil dia standard form. Jadi hari ni kita akan kenal apa tu bentuk piawai. Jadi sebelum tu, cikgu nak terangkan, kan ada yang dah baru belajar bab 1 kan. Bab 2 ni, pengisian dia, yang pertama 2.1, kita ada angka bererti. Angka bererti. Angka bererti ni cikgu dah ajar minggu lepas. Macam mana nak faham angka bererti tu? Minggu ni fokus cikgu 2.2. 2.2 adalah bentuk piawai. Bentuk piawai. Jadi hari ni cikgu akan fokus kepada 2.2 iaitu bentuk piawai. Siapa-siapa dah belajar ke kat sekolah? Aiden dah belajar dah kat sekolah Aiden bab 2? Sudah cikgu. Sudah dah belajar dah? Ya. Mantap. Okey, kalau dah belajar, lagilah senang. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu nak kenalkan kamu bentuk piawai tu apa. Tapi sebelum cikgu nak kenalkan dekat kamu, kamu kena faham dalam bentuk piawai ni, sebelum cikgu masuk kepada bentuk piawai, kamu kena kenal dulu bentuk tunggal. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil dia bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Apa tu bentuk tunggal? Okey, bentuk tunggal dekat sini adalah nombor biasa yang kita buat. Nombor biasa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi bentuk tunggal dekat sini contohlah nombor integer. Integer, dia boleh datang integer tu maksudnya nombor bulat. Okey, bentuk tunggal dekat sini, cikgu tulis kat sini 782.
Nampak? Kan itu kan nombor biasa. Lepas tu lagi satu bentuk tunggal yang lain, nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Contoh dekat sini cikgu tunjuk 7.82. Ini kita panggil dia bentuk tunggal. Maksudnya bentuk yang biasa kita dah familiar daripada darjah rendah sampailah sekarang. Itu kita panggil dia bentuk tunggal. Okey, untuk bentuk tunggal semua jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Semua jelas ke? Okey, mantap. Okey, jadi bila kamu dah faham bentuk tunggal, cikgu akan pergi kepada bentuk piawai. Okey, jadi dekat sini ini yang kita nak belajar hari ni. Bentuk piawai. Bentuk piawai. Okey, apa ni bentuk piawai ni? Okey, bentuk piawai dia ada ciri-ciri khas dia. Cikgu terangkan ciri-ciri. Ni salin-salin. Ciri-ciri bentuk piawai dia ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bentuk piawai mesti dalam keadaan nombor perpuluhan. Bila cikgu cakap dia dalam keadaan nombor perpuluhan, bentuk piawai mesti ada titik perpuluhan. Itu ciri-ciri yang pertama. Okey, bentuk piawai tak boleh dalam keadaan nombor bulat, tak boleh dalam keadaan nombor pecahan. Dia mesti dalam keadaan nombor perpuluhan. Yang kedua dekat sini, bentuk piawai dia mesti ada darab 10 kuasa N. Darab 10 kuasa N. Okey, contoh masing-masing boleh tengok kat depan. Itu ciri-ciri dia. Apa contoh dia? Okey, cikgu akan tulis. Cikgu buat 7.82 darab 10 kuasa 3. Ni bentuk piawai. Dekat sini kita nampak 7.82 di dalam keadaan nombor perpuluhan. Darab 10 kuasa N. 10 kuasa N, kalau kamu tak faham apa benda 10 kuasa N, dalam matematik kita panggil dia eksponen. Kita panggil dia eksponen. Jadi dia kena ada darab 10 kuasa berapa. Dia mesti ada dua ni, baru kita panggil dia bentuk piawai. Okey, jelas ke semua? Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, mantap. Okey, cikgu nak dengar lagi. Masing-masing suara. Jelas ke semua bentuk tunggal dengan bentuk piawai yang cikgu terang? Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi hari ini, pertama sekali, cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai. Lepas tu, cikgu akan ajar kamu cara nak tukar bentuk piawai pergi balik bentuk tunggal. Itu yang kita akan belajar. Kita nak belajar nak tukarkan dulu. Tunggal ke piawai. Itu yang pertama. Yang kedua, piawai ke tunggal. Macam mana tu? Okey. Sebab tu cikgu sebelum cikgu nak ajar kamu nak tukar ni, cikgu kena kenalkan dekat kamu bentuk tunggal tu apa, bentuk piawai tu apa. Okey. Jadi, kita proceed kepada pembelajaran kita. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, pertama sekali untuk hari ini kita akan belajar cara tukarkan bentuk tunggal bentuk tunggal ke bentuk piawai. Ini kita nak belajar hari ni. Okey. Boleh ke? Okey, yang pertama sekali cikgu nak kamu faham, kita ubah dia punya bentuk. Kita tak ubah dia punya nilai. Ada orang dia ingat bentuk tunggal dengan bentuk piawai bila ditukarkan, nilai dia berubah. Tak. Nilai dia tetap sama. Okey. Jadi, dah ready dah? Cikgu nak mulakan ni. Okey. Nanti salin nota cikgu. Okey. Jadi, dekat sini cikgu akan tunjukkan cara dia. Cikgu akan tunjukkan step dia. Step nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai. Step yang pertama adalah kamu kenal pasti kedudukan
Kenal pasti kedudukan titik perpuluhan. Ni step pertama kita. Kita kena kenal pasti kedudukan titik perpuluhan. Kamu kena faham. Kita nak kena kenal pasti kedudukan titik perpuluhan ni macam mana? Contoh, kalau dia dalam keadaan integer, masing-masing boleh tengok 3, 7, 8, 9. Cikgu nak tanya kamu, kat mana titik perpuluhan 3, 7, 8, 9 ni? Ada tak titik perpuluhan dekat sini? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Jadi boleh tak cikgu nak adakan titik perpuluhan dekat nombor ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh, cikgu nak adakan dia, kat mana titik tu cikgu kena letak? Sebelah 3 ke, sebelah 7 ke, sebelah 8 ke, sebelah 9? Aiden, berapa? Sebelah mana Aiden? Sebelah 9. Pandai. Kalau dia nombor bulat, kalau dia nombor integer, dia sebenarnya kita boleh tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Kita adakan titik perpuluhan belakang sekali. Kita akan jadikan dia 3, 7, 8, 9 ada titik perpuluhan dekat situ. Boleh, betul ke? Betul ke macam tu? Okey, yang pertama cikgu buat macam ni. Tengok kita belajar nombor macam mana? Nombor 1, 2, 3, 4. Okey, ni kita belajar 1, 2, 3, 4. Ni nombor bulat tau, nombor bulat. Kita nak tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Boleh? Tambah titik dekat belakang. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Adakah kita ubah nilai dia? Kita tak ubah nilai dia. Kita cuma ubah daripada integer ke nombor perpuluhan. Nilai dia tak berubah. Betul ke nilai dia tak berubah? Okey, cuba kamu buat 1.0 tambah 1. Dekat sini kamu tetap akan dapat jawapan dia 2. Sebab 1.0 nilai dia adalah 1. 2.0 nilai dia sebenarnya adalah 2. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi apa yang cikgu cuba bagi tahu ni? Kalau dia nombor bulat. Ni nota cikgu. Kalau dia nombor bulat ataupun nama lain dia integer. Dekat mana titik perpuluhan dia? Titik perpuluhan di belakang sekali. Titik di belakang sekali. Jadi kita tengok kat sini. Nombor paling belakang adalah nombor 9. Jadi kita adakan titik perpuluhan dekat situ. Itu step pertama. Kita kena kenal pasti dekat mana dia punya titik perpuluhan. Jelas ke semua step yang pertama? Okey ke semua? Step yang pertama boleh faham? Boleh. Okey. Yang kedua, kita kena gerakkan. Kita kena gerakkan ni. Kita kena gerakkan. Kita kena ubah tempat titik perpuluhan. Gerakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan sebelah angka bererti yang pertama. Kita kena gerakkan titik perpuluhan tadi yang kita munculkan tadi sebelah angka bererti yang pertama. Jadi masing-masing boleh tengok 3, 7, 8, 9. Mana satu angka bererti yang pertama? Nombor 3 ke, nombor 7 ke, nombor 8 ke, nombor 9? Kelas cikgu nak tanya. Mana satu angka bererti yang pertama? Nazhan, mana satu nombor angka bererti yang pertama? 3 ke, 7 ke, 8 ke, 9? 3. Pandai. Jadi 3 ni adalah angka bererti yang pertama. Maksudnya nombor yang pertama lah. Jadi daripada titik perpuluhan dekat belakang, kita kena gerakkan dia ke sebelah angka bererti yang pertama. Itu dia. Itu dia. Jadi dekat sini 3789 dengan 3.789, cikgu nak tanya kamu nilai dia sama ke? Cikgu nak tanya kamu nilai dia sama ke? Sama ke 3789 dengan 3.789? Sama ke nilai dia?
Sama ke lain? Lain. Ha. Okey. Lain kat sini. 3,789. Tak sama dengan 3.789. Tak sama. Jadi nak bagi dia sama tu macam mana? Sebab itulah kita kena tambah darab 10 kuasa berapa. Darab 10 kuasa berapa. Itu step yang ketiga. Kita kena tambah eksponen ataupun kita letak tambah darab 10 kuasa berapa. Itu 3 step dia. Jadi kita nak tengok dia punya kuasa berapa. Cikgu buat petak dekat sini. Cikgu buat petak kat sini. Macam mana nak tahu dia punya kuasa? Okey. Tengok dekat sini. Cikgu bagi nota ni. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Tengah. Okey, baik. Kalau titik perpuluhan tu dia bergerak ke kiri, dia dalam keadaan positif. Kalau titik perpuluhan tu dia bergerak ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Jadi sekarang titik perpuluhan kita daripada sini pergi ke sini. Jadi dia ke kiri. Bila dia ke kiri, kita jadikan dia positif. Jelas ke semua? Boleh faham dekat situ? Okey, baik. Ke kiri. Cikgu ulang balik. Kalau dia ke kiri, maksudnya titik perpuluhan kita nak pergi ke sebelah angka bererti yang pertama, dia bergerak ke kiri. Daripada belakang 9 nak pergi ke sini, dia bergerak ke kiri. Jadi bila ke kiri, kita dah dapat dia dalam keadaan positif. Positif berapa sekarang ni? Okey, positif. Kamu tengok berapa banyak dia langkah nombor. 1, 2, 3. Jadi dekat sini kita dapat positif 3. Inilah kita punya bentuk piawai. Jadi dekat sini apa yang kamu boleh nampak? 3,789 kita bentuk tunggal. Bila kita nak tukar kepada bentuk piawai, kita dapat 3.789 darab 10 kuasa positif 3. Cikgu letak 3. Inilah maksud cikgu. Ini bentuk tunggal, ini bentuk piawai. Bentuk je yang lain, nilai dia tetap sama. Jelas ke kat situ? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham? Mana lagi yang lain ni? Nak dengar suara lagi? Boleh faham tak boleh ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi salin betul-betul step. 3 step ni. 3 step ni. Sebenarnya senang je. Tapi cikgu buatkan juga. Cikgu nampakkan juga step tu supaya kamu boleh ikut. Okey, jadi cikgu tak puas lagi. Cikgu nak tunjuk pula contoh yang seterusnya. Cikgu nak tunjuk pula contoh yang seterusnya. Boleh ke cikgu nak tunjuk contoh yang seterusnya? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, ni sesi penerangan. Kelas cikgu dia memang kena ada 3. Satu cikgu terang, satu cikgu buat contoh, satu kita buat latihan. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Sesi contoh nak tukarkan bentuk tunggal pergi kepada bentuk piawai. P tu piawai. Okey, jadi dekat sini cikgu akan jawab beberapa soalan. Cikgu akan jawab beberapa soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan jawab soalan C dengan soalan D. Kita akan jawab soalan C dengan soalan D. Cikgu lah jawab. Kan sesi contoh ni contoh daripada cikgu. Salin tau, salin. Okey, soalan C. Bentuk tunggal dia. Ni bentuk tunggal. Tengok betul-betul. Cikgu buat ringkas je sekarang ni. Tadi je cikgu terang satu-satu.
Okey, soalan C, bentuk tunggal dia 5075. Cikgu nak tukarkan dia kepada bentuk piawai. Bila cikgu nak tukar kepada bentuk piawai, cikgu akan nampakkan dulu titik perpuluhan dia dekat hujung sekali sebab dia dalam keadaan nombor bulat. Okey, itu step yang kedua, bila cikgu nak tukarkan kepada bentuk piawai, cikgu nak tukarkan kepada bentuk piawai, cikgu gerakkan titik perpuluhan ni di sebelah nombor yang pertama. Nombor pertama dia nombor 5. Jadi cikgu akan dapat 5.075. Jadi nombor titik perpuluhannya, kedudukan titik perpuluhan cikgu dekat warna biru sekarang. Tu step nombor 2. Step nombor 3, cikgu kena tambah darab 10. 10 tu kuasa berapa? Kita tengok pergerakan titik perpuluhan. Daripada warna merah nak pergi kepada warna biru, maksudnya dia bergerak ke kiri. Bila dia ke kiri, dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu, positif ke negatif kalau ke kiri? Positif. Pandai. Positif. Positif. Positif berapa? Kita langkah kita punya nombor. 1, 2, 3. Dekat sini kita dapat positif 3. Itu cara kita tukarkan dia bentuk piawai. Tu soalan C. Okey. Jelaskan semua soalan C. Ada nak tanya soalan dekat cikgu? Jelas. Okey, baik. Okey, kita kepada soalan D. 97.25. Dekat sini terang lagi bersuluh. Kita dah nampak bentuk kita dah nampak titik perpuluhan kita. Ini titik perpuluhan kita. Jadi kita nak tukar kepada bentuk piawai. Titik perpuluhan mesti di belakang nombor pertama. Nombor pertama kita nombor 9. Jadi dekat sini kita mesti dapat 9.725. Tu step nombor 2. Darab 10. Kuasa berapa? Nak tahu dia punya kuasa berapa, kena tahu dia punya positif ke negatif. Jadi kita punya titik warna hitam, kita nak pergi kepada titik warna merah. Jadi warna hitam ke warna merah, dia punya pergerakan ke kiri. Ke kiri dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya, positif ke negatif? Positif. 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 Pandai. Positif berapa? Kita langkah satu nombor sahaja, positif 1. Inilah jawapan bentuk piawai kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi buka modul masing-masing. Buka modul masing-masing. Dekat sini, cikgu nak kamu cuba buat beberapa soalan. Cikgu nak masing-masing selesaikan soalan B dan soalan E. Okey. Daripada 2 contoh, sekarang kita pergi kepada sesi latihan. Cuba tukarkan B dan E yang dalam keadaan bentuk tunggal ni kepada bentuk piawai. Boleh ke masing-masing cuba buat tu? Nak dengar suara, boleh ke? Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Yang soalan cikgu, yang soalan D tu. Soalan B. Macam mana tiba-tiba Wariki. bagi positif? Nak macam mana bagi tiba-tiba bagi positif 1 tu? Mana dia jadi positif 1? Okey. Sekarang kenapa dia punya positif? Dia punya positif, Wan Rifki tengok dia punya pergerakan titik perpuluhan. Kalau pergerakan titik perpuluhan dia ke kiri, tengok ni. Daripada warna hitam nak pergi ke warna merah, dia bergerak ke kiri. Jadi bila dia ke kiri, dia positif. Jadi itu dia punya pergerakan. Okey, 1 tu datang daripada mana pula? 1 tu datang berapa nombor dia langkah. Jadi dekat sini dia langkah 1 nombor sahaja. Sebab tu dia dapat positif 1. Jelas ke Wan Rifki?
Kira ke bawah. Okey. Siapa nak tanya soalan, tanya je. Siapa nak tanya soalan, tanya je. Okey, dah siap, hantar dekat WhatsApp siapa yang tak ada lagi nombor WhatsApp cikgu 0113951821. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan B dan E. Cuba buat B dan E. Cikgu menampakkan pergerakan ke kiri dulu. Lepas ni cikgu tunjuk pergerakan ke kanan. Okey, boleh buat tak tu semua? Boleh. Okey. Okey, yang ini bentuk tunggal Kalau kamu nak senang je kalau kamu nak nampak mana satu bentuk piawai, bentuk piawai dia ada darab 10 kuasa ni. Darab 10 kuasa ni. Kalau bentuk tunggal dia tak ada benda tu. Tu cara dia. Jelas ke Haziq? Jelas. Okey. Buat hantar kat cikgu. Okey, good job. Adian dah dapat. Balik cikgu nak tengok tengah buat ke tak tu. Okey. Masa lagi 2 minit. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cikgu, muka surat berapa cikgu? Bersurat 18. Bersurat 18 Nombor 1 ke? Nombor 2. Nombor 2. Soalan lain ni soalan lain. Tak apa kalau soalan lain buat je. Soalan B dengan E ni. Okey, buat 2 minit lagi. Tepat pukul 9.40 cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Okey, Alisha dah hantar kat cikgu. Aiden dah hantar kat cikgu. Haziq dah hantar kat cikgu. Cikgu baca je tau. Buat. Brian dapat tak tu? Nak tukar tu. Okey, Daniel. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Wafi Yudin ada ke hari ni? Okey, 1 minit lagi. Tukarkan bentuk tunggal BE ke bentuk piawai. Nazhan dapat buat tak tu, Nazhan? Baik, cikgu. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan ya. Waalaikumsalam. Okey, Nazran. Okey, yang tengah buat boleh je terus buat. Hantar kat cikgu Okey, jadi masing-masing cikgu nak tukarkan bentuk tunggal ni B dan E ke bentuk piawai. Jadi step dia kamu kena tengok betul-betul. Step dia senang je. Jangan cakap susah pula. Step dia senang sahaja. Jadi masing-masing boleh tengok. Wan Rifki, tengah tengok ke Wan Rifki? Tengah-tengok. Okey, ni bentuk tunggal dia 76230000. Yang pertama nampakkan titik perpuluhan dia. Ni titik perpuluhan dia. Kalau dia nombor bulat, kalau dia integer, titik perpuluhan dekat belakang sekali. Itu dia punya titik perpuluhan. Jadi apa yang kamu kena buat? Nak tukarkan kepada bentuk piawai, kamu kena gerakkan daripada dekat sini pergi ke sebelah
nombor yang pertama. Mana nombor pertama? Nombor pertama adalah 7. Jadi, titik perpuluhan kita mesti 7.623. Okey, cikgu nak salin 000. Nak salin boleh, tak nak salin pun boleh. Okey. Jadi, kat sini cikgu salin lah. Kat sini cikgu tak nak salin. Okey, dekat sini cikgu nak nampakkan. Bila dah masuk kepada bentuk piawai, kamu kena tulis darab 10 kuasa berapa. Okey, sekarang darab 10. Mula-mula gerakkan. Gerakkan sebelah nombor yang pertama. Lepas tu tulis darab 10 kuasa berapa. Lepas tu kamu cek 10 kuasa berapa. Kamu nak tahu dia punya kuasa, kamu kena tengok pergerakan dia. Pergerakan dia daripada belakang ke depan. Maksudnya, dia ke kiri. Ni kiri kamu, dia ke kiri. Jadi, bila ke kiri, dia positif. Positif berapa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kita dapat positif 6. Ini jawapan dia. Tapi kalau siapa yang buat 7.623,000 darab 10 kuasa 6, betul juga. Cuma, kalau dia ada kosong dekat belakang, kalau tak nak tulis pun tak apa. Jelas ke semua? Boleh faham soalan B? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan E. 74651. Ini bentuk tunggal. Mana titik perpuluhan dia? Titik perpuluhan dia dekat belakang sekali. Jadi apa step yang pertama? Step pertama, gerakkan titik perpuluhan sebelah nombor yang pertama. 7 ni nombor pertama. Terus tulis 7.4651. Langkah yang kedua, tulis darab 10. 10 kuasa berapa? Tengok pergerakan. Tadi dekat warna hitam. Sekarang dekat warna biru. Pergerakan dia ke kiri. Jadi 10 tu positif. Positif berapa? Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita dapat positif 4. Ini jawapan E kita. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Yang lain nak dengar suara sikit. Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey. Habis. Siapa yang nak tanya soalan? Okey, cikgu buka soalan. Waalaikumsalam. Ya. 10 kuasa positif 4 dengan 10 kuasa positif 6. Yang tu kena betul. Okey, habis dah. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan pula kalau contoh H ni. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu akan tunjukkan G dengan H. G dengan H. Sekarang ni kita masih lagi nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai. Ini kita punya bentuk tunggal. Ini kita punya bentuk tunggal. Bentuk tunggal kita soalan G sekarang adalah 0.23. 0.23 cikgu nak tukar kepada bentuk piawai. Cikgu nak tukar kepada bentuk piawai. Macam mana? Senang macam tadi. Daripada sini, kita cek dulu mana titik perpuluhan dia. Okey, terang-terang dah nampak titik perpuluhan tu. Seterusnya nak buat apa? Nombor yang pertama. Okey, sorry. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan sebelah nombor yang pertama. Dekat sini 2.3. Ini nombor pertama kita. Jadi titik perpuluhan mesti sebelah 2. Jelas ke semua step yang pertama tu? Nak dengar suara sikit. Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi, kemudian lepas dah gerakkan, kita tambah darab 10. 10 kuasa berapa? Okey, tadi ke kiri dia positif. Sekarang kalau dia ke kanan,
dia negatif. Negatif. Macam mana ke kanan ni? Daripada titik hitam nak pergi kepada titik merah, kan dia ke kanan. Jadi bila dia ke kanan, dia punya kuasa jadi negatif. Negatif berapa? Berapa banyak dia langkah? 1 kali langkah. Jadi negatif 1. Itu cara dia soalan G. Oh, tak faham lagi? Tak faham, cikgu tunjuk H. Masing-masing boleh tengok kepada H. 0.0375. Cikgu nak tukar kepada bentuk piawai. Titik perpuluhan, cikgu kena gerakkan sebelah nombor yang pertama. Mana nombor pertama? Nombor 3. Jadi, kita punya point sekarang 3.75. Itu step pertama. Jadi titik perpuluhan kamu dekat sini sekarang. Lepas tu step yang kedua, darab 10 kuasa. 10 kuasa berapa? Okey, kita tengok pergerakan dia daripada warna hitam ke merah. Dia punya pergerakan ke kanan. Jadi dekat sini kita punya bila dia ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Jadi kita letak negatif. Negatif berapa? Langkah sekali, langkah 2 kali, negatif 2. Jelas ke semua? G dengan H boleh faham? Boleh. Okey. Ada. Jadi kena ingat tu. Kalau bentuk tunggal, kalau dia bergerak daripada kalau dia bergerak ke kiri, dia punya simbol positif. Kalau dia punya pergerakan ke kanan, simbol dia negatif. Jelas tak jelas? Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas tak jelas? Boleh faham? Okey. Okey. Daripada G dan H, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan H dan soalan I. Cuba buat soalan H dan soalan I. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk tu. Okey, dah siap ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, siapa yang ada nak tanya soalan, tanya je tau. Wan Rifki ada nak tanya soalan tak tu? Tak ada? Tak ada. Okey. Okey, bagus Nazran. Good job. Okey, ni cikgu bagi 2 minit je. Cuba selesaikan. Okey, Alisha. Good job. Haziq, setakat ni jelas ke Haziq? Jelas. Jelas. Wan Naim ada tak Wan Naim? Wan Naim ada ke dalam ni Wan Naim? Ada. Ada. Wan Naim macam mana? Setakat ni jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Habis sudah masa yang diberikan. Susah ke senang ni? Okey, kita tengok kepada soalan H dengan soalan I.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan H dan soalan I. Yang dah siap, boleh je terus hantar kat cikgu Okey, cikgu nak buat soalan H dulu. Boleh ke ni semua cikgu nak mula buat soalan H? Boleh. Okey. Jadi mana nombor yang pertama dia? 2. Nombor pertama dia 2. Jadi pastikan titik perpuluhan sebelah nombor pertama. 2.477. Kemudian buat apa? Tekan darab 10. 10 kuasa berapa? Tengok pergerakan dia. Daripada titik perpuluhan ke sini, pergi ke warna merah. Jadi kamu boleh nampak pergerakan dia ke kanan. Kalau ke kanan, dia negatif. Negatif berapa? Dekat sini kita langkah berapa nombor nak sampai ke warna merah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat negatif 5. Ini jawapan H. Jelas ke semua H? Nak dengar suara sikit? Boleh faham H? Boleh. Okey, bagus. Okey, I. Okey, nombor yang pertama 2. Jadi titik perpuluhan mesti duduk sebelah 2. Kita akan dapat 2.511. Lepas tu tambah darab 10. 10 kuasa berapa? Langkah berapa kali? 1, 2. Jadi dekat sini kita langkah negatif 2. Kenapa negatif? Sebab dia ke kanan. Jelas ke semua H dengan I yang cikgu dah tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Yang lain macam mana? Susah ke senang? Cikgu nak tanya kamu. Susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Okey, jadi cikgu buat rumusan. Cikgu buat rumusan. Kalau bentuk tunggal, nak tukar kepada bentuk piawai, dia punya penting tu untuk kuasa berapa tu kalau pergerakan titik perpuluhan ke kiri. Kena ingat kalau dia ke kiri dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya. Ke kiri positif ke negatif? Apa? Positif. Pandai, positif. Kalau dia ke kanan positif ke negatif? Negatif. Ya. Ini bentuk tunggal nak ke bentuk piawai. Okey. Jadi dekat sini kita tutup kita punya bentuk piawai ni. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan 2 lagi. Soalan D dan soalan G. Okey. Jadi kita buat soalan yang terakhir bentuk tunggal ke bentuk piawai. Cuba selesaikan soalan D dan soalan G. Cikgu bagi masa 2 minit. 2 minit dari sekarang. Buat semua. Sekejap Warifki boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Umar Rafiki boleh buat tak tu D dan G? Boleh. Okey, 1 minit lagi Okey, bagus. Ramai boleh buat.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, senang je kan? Okey, jadi masing-masing cikgu nak selesaikan dah. Bagus, ramai yang boleh buat. Okey, soalan D, 2934 ni titik perpuluhan dia. Nak gerak ke mana? Ni nombor pertama dia, gerak sebelah nombor pertama. Terus kita tulis 2.934. Lepas tu buat apa? Darab 10. 10 kuasa berapa? Tengok pergerakan dia daripada hitam ke merah. Jadi dia ke kiri. Jadi bila dia ke kiri, dia positif. Kita letak positif. Positif berapa? Langkah berapa nombor? 1, 2, 3. Langkah 3 nombor. Ini jawapan D. Jawapan G pula. Nombor pertama dia mana? 3. Jadi titik perpuluhan mesti duduk sebelah 3. Kita akan dapat 3.5689 darab 10. 10 kuasa berapa? Kita tengok daripada warna hitam, titik warna hitam nak ke titik warna merah, pergerakan dia ke kanan. Kalau ke kanan dia negatif, terus bubuh negatif. Negatif berapa? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8. Ini cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Semua macam mana? Nak dengar suara sikit semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis. Okey, lepas tu habis dah cikgu tutup nak tukar bentuk tunggal ke bentuk piawai. Cikgu harap semua orang boleh faham. Okey. Sekarang cikgu nak kamu nampak, cikgu nak ajar pula, cikgu nak tukarkan bentuk piawai ke bentuk tunggal. Bentuk piawai ke bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Okey, kalau untuk bentuk tunggal nak pergi kepada bentuk piawai ke kiri dia positif. Tapi kalau bentuk piawai nak pergi kepada bentuk tunggal ke kiri dia jadi negatif, dia terbalik. Tapi kalau ke kanan macam mana? Ke kanan dia jadi positif. Jadi jangan risau. Ingat yang ni je. Kalau bentuk piawai pula nak pergi kepada bentuk tunggal pula, dia terbalik dengan apa yang kamu buat tadi. Macam mana? Yang ni senang je. Cikgu jujur. Yang ni senang je. Ingat yang ni je. Ingat yang ni je. Kalau negatif, dia ke kiri. Kalau positif, dia ke belakang. Nampak? Okey, seri-seri. Okey, kalau kamu confuse, bila dia negatif ni, kenapa dia ke depan? Sebab nombor dia makin kecil. Kenapa positif dia ke belakang? Sebab nombor dia makin besar. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai ke bentuk tunggal. Okey, jadi tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Ya. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kalau dia dalam keadaan positif. Kamu kena faham. Bila dia dalam keadaan positif, maksudnya nombor ni besar. Positif ni maksud dia besar. Jadi bila dia besar, dia kena gerak ke belakang. Jadi 8.35. 8.35 darab 10 kuasa 3. Jadi kuasa 3 kamu gerakkan dia ke belakang. 1, 2, 3. Bahagian yang lopong tu kamu isi kosong. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 8350. Ini jawapan dia. Jadi itu hint. Itu hint. Cikgu lagi suka kalau bentuk tunggal nak bentuk piawai, kamu ingat nota ni. Tapi kalau bentuk piawai nak ke bentuk tunggal,
kamu kena ingat kalau positif dia besar. Jadi bila dia besar, nombor tu gerak ke belakang. Jadi kat sini 4.711 10 kuasa 3. Dia positif. Maksudnya dia nombor tu besar. Tak faham? Tak faham tengok ni. 4.711 darab 10 kuasa 3. Bila dia positif, maksudnya nombor tu besar. Maksudnya cikgu kena gerakkan dia ke belakang. 4.711, cikgu gerakkan dia. 1, 2, 3. Sebab dia 3 kan. Cikgu akan dapat 4.711. Jadi, dia ke belakang. Confuse lah. Bukan ke depan ke? Okey, kalau cikgu ke depan, masing-masing boleh tengok. 4.711 kuasa 3. Cikgu gerak ke dia ke depan. 1, 2, 3. Jadi, yang lopong tu cikgu isi kosong. 0.00. Okey, cikgu akan dapat 0.004711. Antara nombor ni, 4.711 dengan yang ni, kita jelas kita nampak 4.700 lagi besar. Sebab tu cikgu nak kamu faham, bila dia positif, gerak ke belakang. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh faham ke? Okey. Jadi dekat sini kita dapat 4711. Okey, yang ni 2.803 dia kuasa 6. Jadi titik perpuluhan tu kita gerak ke belakang 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang lopong tu isi kosong. 01, 02, 03. Kita akan dapat 2803. 000. Ini jawapan C kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Ini ni nota cikgu. Kalau dia positif, maksudnya nombor tu nombor besar. Okey. Jadi, daripada soalan A, B, C, cikgu nak masing-masing cuba buat D dan E. Cuba selesaikan daripada soalan A, B, C cikgu buat. Cuba buat soalan D dan E. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Haziq, boleh tak boleh Haziq? Okey. Wan Rifki, boleh cuba buat tak tu? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi masa 2 minit sahaja dari sekarang. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar kat cikgu? Setakat ni boleh follow up ke? Cikgu nak dengar suara. Setakat ni semua boleh follow up ke? Boleh. Okey. Kalau tak boleh, bagi tahu terus. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan D dan E. Okey, dia 10 kuasa 6. Kuasa 6, positif 6. Maksudnya nombor tu lagi besar. Jadi bila kita nak lagi besar, titik perpuluhan tu kena gerak ke belakang. Jadi dekat sini bila dia kuasa 6, kita gerak 1.2356. Gerakkan 6 kali.
1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Yang kosong, yang ada lopong tu kamu isi nombor kosong. Jadi jawapan dia 1, 2, 3, 5, 6, 0, 0. Itu jawapan D kita. Okey, E. Dekat sini 3.6558. Dia punya kuasa bagi 10 tu 4. Jadi kita gerakkan 4 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi dia berhenti kat sini. Jadi kita akan dapat 36558. Ini jawapan dia. Jelas ke semua soalan D dan E cikgu tunjuk? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, ini bentuk piawai ke nombor tunggal. Kalau nombor 10 kuasa positif, maksudnya kita kena gerakkan titik tu ke belakang. Tapi kalau dia negatif, maksudnya nombor tu nombor kecil. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau dia negatif, maksudnya nombor tu nombor kecil. Bila 10 kuasa negatif, maksudnya nombor tu nombor kecil. Jadi nak kena gerakkan ke depan. Tengok 6.72 darab 10 kuasa negatif 4. 10 kuasa negatif 4, negatif ni kita kena gerakkan ke depan. Titik perpuluhan, gerak ke depan 4 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dekat sini kamu pekatkan, dekat lopong kamu isi 0, 0, 0, 0. Jadi jawapan untuk G 0.0000672. Jelas ke semua soalan G? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, 4.07 darab 10 kuasa negatif 1. Negatif ni maksudnya nombor tu nombor kecil. Jadi kita kena gerak ke depan. Gerak berapa kali? Tengok dia punya kuasa negatif 1. Jadi kita gerakkan 1 kali ke depan. Jadi kita akan dapat 0.407. Ini jawapan H kita. Jelas ke semua G dan H? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, kita cuba buat 2 soalan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan I dan J. Cuba buat soalan I dan J. Berdasarkan yang cikgu terang tadi, cuba buat soalan I dan J. Yang tu. Okey, yang dah tutup kamera tu boleh buka kamera. Dah tutup dah. Wan Rifki, boleh tak tu nak buat I dan J tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, good job. Habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke cikgu nak buat soalan I dan J ni? Boleh. Okey. Senang je. 1.2
dia punya ni kuasa negatif 5. Negatif kita gerak ke depan. Gerak berapa kali? Ni 5. Jadi kita gerakkan 5 kali ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, pekatkan. Okey, yang lopong isi kosong. Kosong, 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 kosong. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 0.000012. Itu jawapan I. Jawapan J, 4.11 darab 10 kuasa negatif 2. Negatif gerak ke depan. Gerak berapa kali? Dia gerak 2 kali. 1, 2. Jadi dekat sini, yang lopong isi kosong. Jadi kita akan dapat 0.0411. Jelas ke semua? Okey, jelas ke I dan Jelas. J ni? Jelas. Okey, bagus. Habis dah. Jadi kesimpulan dia. Nota dia. Masing-masing cikgu suka bagi nota. Tengah dengar ke semua? Ya. Tengok. Okey. Kalau bentuk tunggal ke bentuk piawai. Kalau bentuk tunggal ke bentuk piawai. Kamu kena faham. Kalau dia ke kiri, dia positif. Ni titik dia. Ni kuasa dia. Kalau dia ke kanan, dia negatif. Ini 10 kuasa negatif berapa? Ni bentuk tunggal ke bentuk piawai. Tapi kalau cikgu nak buat terbalik daripada bentuk piawai ke bentuk tunggal, nota dia tu cikgu nak bagi kamu nampak. Kalau 10 tu kuasa positif, maksudnya kamu kena faham nombor tu nombor besar. Jadi kamu kena gerakkan ke belakang. Kalau 10 tu kuasa negatif, maksud tu nombor kecil. Jadi kita gerakkan ke depan. Ini nota dia berbeza. Jangan confuse. Nota dia berbeza. Okey, jelas ke semua sampai sini cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh, yang cikgu. lain mana nak dengar suara sikit? Alright tak alright tu? Okey. Cikgu take 2. Cikgu take 2. Cikgu rehat 2 minit. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok. Cikgu nak tanya ni, faham tak faham ke semua ni? Hanif, boleh faham ke semua yang cikgu terang daripada tadi? Boleh, cikgu. Okey, dia macam mana dia? Dia boleh follow ke yang cikgu terang dari tadi? Boleh sikit. Boleh Tapi ada sikit. masalah. Apa-apa? Tapi ada masalah. Oh, masalah internet ke? Tak kan? Let's skip. Dia masalah apa? Dia perlukan penjelasan ke? Kita tak faham mula-mula bentuk piawai. Bentuk piawai. Okey. Bentuk piawai. Ni. Bentuk piawai ke bentuk tunggal ke? Tak dari mula 2.1. 2.1 tu angka bererti. Ni ke? Bentuk tunggal ke bentuk piawai ke? Tak. Dan saya belum belajar lagi bentuk piawai. Yelah, ni cikgu ajar ni. Ni cikgu ajar daripada awal lah. Okey, cikgu buat macam ni. Saya Okey. boleh. Ya, apa dia? Tapi bentuk piawai ni 2.1 saya tak tahu apa-apa lagi. Tak apa. Ini memang tak tahu apa-apa. Tengok kat ni. Cikgu terang ni mula-mula kan. Okey, awal kelas tengok bentuk piawai ni apa? Cikgu terang dulu ciri-ciri bentuk piawai. Ciri-ciri bentuk piawai ni kena ada perpuluhan. Okey, ni titik perpuluhan dia. Lepas tu, bentuk piawai ni kena ada apa? Kena ada darab 10 kuasa berapa. Inilah bentuk piawai dia. Okey ke dia? Inilah bentuk piawai yang cikgu tengah terang ni. Ni cikgu bagi ciri-ciri dia. Okey, semua tengok Okey, mula-mula sebelum cikgu main tukar,
cikgu terang dulu dekat kamu apa tu bentuk tunggal, apa tu bentuk piawai. Ini bentuk tunggal. Bentuk macam biasa kita buat. Bentuk piawai tu apa pula? Bentuk piawai ni cikgu terangkan ciri-ciri dia. Nombor dia kena dalam nombor perpuluhan. Jadi dia kena ada titik perpuluhan. Lepas tu kena ada apa? Kena ada darab 10. Bila ada darab 10, kita kena tentukan 10 tu kuasa berapa. Sampai situ semua jelas ke? Cikgu nak dengar sikit semua jelas ke sampai situ? Jelas cikgu. Jelas. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan lesson cikgu. Kita nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai. Okey, ini step yang cikgu suruh kamu salin. Step ni lah yang kamu ikut. Mula-mula kita nak tukarkan bentuk tunggal ke bentuk piawai, kita kena kenal pasti kat mana titik perpuluhan. Okey, kat mana titik perpuluhan dia? Okey, ini dia punya titik perpuluhan. Lepas tu nak buat apa? Kita kena gerakkan titik perpuluhan tu. Okey, nak gerak ke mana? Kita pergi kepada nombor yang pertama. Jadi nombor yang pertama dia nombor 3. Ni nombor 3, ini titik perpuluhan dia. Cikgu dah gerakkan. Jadi lepas tu apa cikgu punya step? Tambah 10 kuasa. 10 kuasa berapa? Cikgu tambah 10. Lepas tu cikgu nak tengok dia punya kuasa berapa. Cikgu bagi nota ni. Kalau pergerakan tu daripada sini ke sini, maksudnya dia ke kiri. Bila dia ke kiri, dia positif. Tengok cikgu tulis dia positif. Positif berapa? Positif, kita tengok berapa nombor dia langkah. 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor. Jadi dekat sini, cikgu tulis 3 dekat sini. Jelas. Semua okey ke? Semua okey ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey. Cikgu. Dia nampak dah Nampak dah dia? Nampak. Yang ni penerangan. Lepas tu cikgu tunjuk pula contoh. Ni contoh cikgu buat. Ni contoh cikgu buat. Mana tadi? Ni contoh cikgu buat. Cikgu bagi 2 contoh. Lepas tu kamu buat 2 latihan. Latihan B dengan latihan E. Okey. Lepas tu cikgu proceed pula kalau nombor titik perpuluhan tu kena ke kanan. Ni 2 contoh cikgu bagi. 2 latihan kamu dah buat. Lepas tu cikgu tutup. Cikgu dah habis dah ajar kamu bentuk tunggal ke bentuk piawai. Lepas tu cikgu nak ajar kamu apa? Cikgu habis dah ni, habis dah. Bentuk tunggal ke bentuk piawai habis dah. Tunggal ke piawai habis. Lepas tu cikgu ajar pula apa? Cikgu ajar kalau cikgu nak tukarkan bentuk piawai ke bentuk tunggal. Cikgu terbalikkan pula. Jadi kalau terbalikkan ni, nota dia ni. Kalau 10 tu kuasa positif, contohlah 3.71 darab 10 kuasa 2. Bila dia kuasa positif, maksudnya kamu kena faham nombor tu nombor besar. Jadi bila nombor besar, kena bawa titik perpuluhan ke belakang. Bawa berapa kali? Tengok kuasa dia kuasa 2, kita bawa dia 2 kali. 1, 2. Kita akan dapat 371. Okey, kalau kecil macam mana? Tengok 2.71 darab 10 kuasa negatif 3. Bila dia kuasa dia ada negatif, maksudnya nombor tu nombor kecil. Jadi bawa titik perpuluhan ke depan. Nak bawa berapa kali ke depan? Tengok dia kuasa 3, bawa 3 kali. 1, 2, 3. Jadi yang lopong kamu isi 0, 0, 0. Kamu akan dapat 0.00271. Ini bentuk piawai ke bentuk tunggal. Semua okey ke sampai sini? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, habis. Okey. Jadi tengok betul-betul cikgu dah ada salin step tadi Kalau ada soalan nak tanya cikgu tau. Cikgu boleh je nak terangkan balik. Jangan risau. Dia boleh ke dia? Boleh. Okey, habis dah. Jadi masing-masing cikgu ada masa sikit je. Cikgu nak terangkan tentang operasi bagi bentuk piawai.
Operasi bagi bentuk piawai. Operasi dalam matematik ada berapa? Cikgu nak tanya kamu. Operasi dalam matematik ada berapa? Ah, 4. 4. Operasi tambah, tolak. Operasi darab dan operasi bahagi. Okey, jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan operasi tambah dan tolak. Maksudnya dalam bentuk piawai, dia boleh juga ditambahkan dan boleh juga ditolakkan. Macam mana? Okey, macam mana kita tengok kepada soalan di hadapan. Nampak tu? Dia ada tambah, dia ada tolak. Ni, nampak? Dia ada tambah, dia ada tolak. Jadi dekat sini cikgu ni bentuk piawai yang pertama. Ni bentuk piawai yang kedua. Jadi hubungan dia apa? Dia punya hubungan dia tambah. Soalan D. Ni bentuk piawai yang pertama. Ni bentuk piawai yang kedua. Hubungan dia apa? Operasi dia apa? Operasi dia tolak. Jadi cikgu akan selesaikan. Cikgu ajar. Senang je. Cikgu nak ajar kamu nak selesaikan tambah dengan tolak. Okey, dah ready ke semua? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan operasi tambah dan tolak. Step dia sama. Step dia sama. Step ni kamu kena salin ni. Setiap kali cikgu tulis step, kamu kena salin. Okey, step dia adalah kamu tengok kuasa yang paling besar. Kuasa paling besar. Jadi, kita tengok soalan C. 7.02 darab 10 kuasa 4 tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Kuasa yang kamu kena tengok adalah pada kuasa 4 dan kuasa 5. Sekarang, cikgu nak tahu nombor 4 dengan nombor 5 mana lagi besar? Nombor 4 dengan nombor 5 mana lagi besar? 5. Okey, nombor 5. Jadi, apa yang kamu kena buat? Kita kena samakan kuasa dia. Samakan kuasa, rujuk kepada kuasa yang paling besar. Jadi maksudnya apa? 4 ni kena jadikan dia kuasa 5. Boleh ke? Boleh. Jadi cikgu akan ajar kamu. Jadi bila kita nak samakan dia punya kuasa, cikgu bagi satu je notah. Setiap kali kita nak tambah daripada 4, nak kena tambah 1. Nak jadikan dia 5. Bila dia kena tambah 1, kamu gerakkan, titik ke depan. Gerakkan titik ke depan. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang 4, dia nak jadi 5, dia kena tambah 1. Jadi kita gerakkan titik ke depan 1 kali. Jadi bila kita gerakkan titik ke depan 1 kali, 7.02 berubah menjadi 0.702 darab 10 kuasa 5. Jelas ke semua step tu? Boleh faham? Okey ke? Boleh ke? Tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Okey. Jadi bila kuasa dia dah sama, baru kamu selesaikan. Nak selesaikan apa? Ambil 0.702 tambah sahaja dengan 2.17, kamu tekan dalam kalkulator. 0.702 tambah 2.14. Kita tambahkan, kita dapat 2.842. Lepas tu nak buat apa? Ni 10 kuasa 5, ni 10 kuasa 5. Kita dapat darab 10 kuasa 5. Itu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu, Boleh. Ya. Umar Rafiqi ya? tambah 4 ke tambah 17 tu? Tambah 4 tambah 17? Maksudnya? Ini yang tambah 14 ke tambah 17? 2.17 tu. 2.17. 0.702 tambah 2.17.
2.8. Okey, sorry. 2.872. Sorry. Cikgu tersilap tekan. Okey, ni. Okey. Okey, cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok. Kita akan pergi kepada soalan tambah-tambah, tolak-tolak. Okey, jadi cikgu nak buat soalan yang berikutnya. Jadi masing-masing kita tengok kepada contoh yang berikutnya. Mana susah sikit? Tak ada ke yang susah sikit? Okey, kejap semua. Okey. Tak apalah. Kita akan pergi kepada soalan D. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan selesaikan lagi. Cikgu akan selesaikan lagi. Cumanya soalan ni cikgu nak ubahlah. 1.2 darab 10 kuasa 7 tambah 3.74 darab 10 kuasa 4. Okey, sekarang kita nak selesaikan operasi tambah dalam bentuk piawai. Okey, dah ready ke semua? Cikgu nak mula buat ni. Dah ready ke? Nak dengar suara sikit. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali kita tengok dia punya kuasa. Ni bentuk piawai yang pertama. Ni bentuk piawai yang kedua. Tengok dia punya kuasa. Sini kuasa 7. Sini kuasa 4. Okey, cikgu nak tanya kamu. 7 dengan 4 mana lagi besar? 7 dengan 4 mana lagi besar? 7. Baik. Jadi, bila kalau dia nak 7 ni, 4 ni nak kena tambah berapa nak jadikan dia 7? 3. Okey. Kita kena tambahkan dia 3. Jadi nak buat macam mana? Gerakkan 3.74 ni 3 kali ke depan. 3.74 darab 10 kuasa 4. Bila kita nak tambah 3, boleh. Tak jadi masalah. Syarat dia, kita kena gerakkan titik perpuluhan ke depan sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Jadi, kat sini dapat 0, 0, 0. Jadi, kamu akan dapat 0.00374 darab 10 kuasa 7. Jelas ke semua cara nak ubah dia punya kuasa tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, dekat sini kita dapat 1.2 darab 10 kuasa 7 tambah. Dekat sini kita salin yang ini. Jadi bila kuasa dah sama, sini 10 kuasa 7, sini 10 kuasa 7, kamu ambil sahaja nombor ni dengan nombor ni, kamu tambahkan macam biasa. 1.2 tambah ni, kamu akan dapat 1.20374. Ni tambahkan macam biasa. Lepas tu jangan lupa salin darab 10 kuasa 7. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dekat sini ubah dia punya kuasa boleh. Ubah dia punya kuasa boleh. Kalau kamu nak kena tambah 3, kamu gerakkanlah titik perpuluhan ke depan sebanyak 3 kali. Okey. Jadi dekat sini kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat. Okey. Jadi, cuba masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan soalan ni. Okey, cuba buat tu. Rasa-rasa boleh buat tak tu? Nak dengar suara sikit. Rasa-rasa boleh buat tak? Boleh. Okey. Tak faham tanya cikgu? Wan Rifki boleh buat tak tu Wan Rifki? Sikit. Okey.
Masing-masing cuba buat. Cikgu tunggu. Cikgu, Ya. yang tambah 3 tu macam mana boleh jadi? Macam mana boleh jadi? Macam mana cikgu tambah 3 Okey, mula-mula cikgu comparekan dia punya kuasa. Okey, ni kuasa 7, ni kuasa 4. Jadi sekarang cikgu nak samakan dia punya kuasa. Jadi nak samakan dia punya kuasa, tengok kuasa paling besar. Jadi paling besar dia 7. Jadi yang kecil ni 4 ni kita nak jadikan dia 7. Jadi sebab tu cikgu tambah 3. Menjawab ke? Boleh faham? Boleh. Boleh ke Asmahan tu? Dapat menjawab ke? Boleh. Okey. Okey. Buat. Okey, ramai dah hantar kat cikgu. Bagus. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, step yang sama. Cikgu nak mula buat dah dekat depan. 3.7, cikgu salin balik soalan. Darab 10 kuasa 7. Tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Okey, tengok dia punya bentuk piawai. Bentuk pertama, bentuk kedua. Sini kuasa 7, sini kuasa 9. 7 dengan 9 mana lagi besar? Cikgu nak tanya kamu. 7 dengan 9 mana lagi besar? 9. 9. Jadi 7 ni kena jadikan dia 9. Jadi 7 kena tambah berapa nak jadikan dia 9? 2. Tambah 2. 2. Bila kita nak tambah 2, gerakkan titik perpuluhan ke depan 2 kali. 1, 2. Jadi kita akan dapat 0.037 darab 10 kuasa 9 tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Jadi ni step yang paling penting. Kita samakan dia punya kuasa. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi bila kita dah samakan dia punya kuasa, ambil nombor dia 0.037 tambah dengan 2.0, kamu akan dapat 2.037 darab 10 kuasa 9. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke? Jelas. Susah ke senang ni? Susah ke cikgu nak tanya? Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Jadi, tengok kalau cikgu cakap kuasa dia kuasa negatif. Tengok ni, kuasa dia kuasa negatif kan? Okey. Tengok kepada soalan D. Alamak, kuasa dia kuasa negatif. Susah ke? Tengok betul-betul. Step dia yang sama je. 3.2 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 2.58 darab 10 kuasa negatif 2. Okey, ni bentuk piawai yang pertama. Ni bentuk piawai yang kedua. Okey, sekarang ini kuasa negatif 4. Ini kuasa negatif 2. Cikgu nak tanya, mana kuasa lagi besar? Negatif 4 ke negatif 2? Negatif 2. Negatif 2. Pandai. Jadi negatif 4 nak jadikan dia negatif 2 kena tambah berapa? Tambah 2. Iya, tambah 2. Jadi bila tambah 2, gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke depan. Jadi kita akan dapat 0.032 darab 10 kuasa negatif 2 tambah 2.58 darab 10 kuasa negatif 2. Kemudian nak buat apa?
ambil dia punya nombor ni, tambahkan dengan nombor ni macam biasa. Pakai kalkulator je. 0.032 tambah 2.58. Kamu akan dapat jawapan dia 2.612 darab 10 kuasa -2. Ini jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu buat kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kalau boleh faham, kita cuba selesaikan dua soalan. Kita cuba buat dua soalan. Okey, masing-masing soalan tambah dengan soalan tolak. Cuba selesaikan soalan F dan H. Cuba masing-masing buat soalan F dan H. Cikgu bagi masa. Cikgu, Ya? apa nak cakap tadi? Saya ada mesej cikgu dekat WhatsApp. Okey. Ya, Cuba mesej lagi sekali. Ramai WhatsApp cikgu. Mana dia? Dia WhatsApp lagi sekali Dia ada mesej cikgu ke? Dah lama. Mesej lagi sekali. Oh, okey. Betul lah tu. Buku tu lah dia. Okey. Jadi cikgu terang Okey, modul ni yang cikgu bagi adalah modul tahun lepas. Sebab cikgu nak jadikan dia homework. Kalau dia nak tengok ada soalan yang sama, ada soalan yang lain, dia boleh buka muka surat 21. Cuba boleh buka dia buka muka surat 21, dia akan nampak ni. 20, sorry. Cuba boleh buka muka surat 20. Jadi yang ni yang cikgu akan jadikan homework. Okey. Okey, 1 minit lagi. Ingat tau, modul yang cikgu hantar dekat WhatsApp dia lain sikit. Sebab cikgu nak jadikan dia homework, jadi tak bolehlah nak kena sama betul-betul. Jadi bila habis buat masih di muka surat yang sama, adalah soalan yang berbeza sikit, yang tu cikgu akan jadikan dia homework. Jangan risau. Nanti dah buat homework, hantar kat cikgu, cikgu memang check. Okey. Okey ke dia? Okey lah. Okey. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan F dan H. Okey semua, cikgu nak selesaikan soalan F dan H, boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing, jangan ngantuk lagi, dah nak pukul 11, ngantuk dah Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan F dan H. Kita akan selesaikan sama-sama soalan F dan H. Okey, kita pergi kepada soalan F dulu. 5.7 darab 10 kuasa 3 tambah 8.02 darab 10 kuasa 4. Okey, jadi dekat sini, bila kita tengok dia punya kuasa 3 dengan 4, 4 lagi besar. Jadi 3 ni kena jadikan dia 4. Bila nak jadikan dia 4, 3 kena tambah 1. Bila nak tambah 1, kena gerakkan titik perpuluhan. Kamu akan jadi 0.57 darab 10 kuasa 4.
tambah 8.02 darab 10 kuasa 4. Okey, jadi dekat sini 0.57 tambah dengan 8.02. Kamu akan dapat 8.59 darab 10 kuasa 4. Itu jawapan F kita. Jelas ke semua untuk soalan F? Boleh faham ke semua F? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan H. 5.2 darab 10 kuasa negatif 3 tolak 4.12 darab 10 kuasa negatif 3. Cikgu nak tanya, kalau kuasa dia sama, boleh tak cikgu nak tolak terus? Boleh tak cikgu nak Boleh. tolak terus? Okey, pandai. Bila kuasa dah sama, ambil 5.2 tolak terus dengan 4.12. Jadi dekat sini kamu dapat 1.08 darab 10 kuasa negatif 3. Ini jawapan H. Kalau kuasa dah sama, jangan kacau dah. Macam mana semua? Jelas ke F dan H cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey, habis. Itu untuk tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak jalan kerja dia sama. Kita samakan dia punya kuasa. Kita tambah dan tolak macam biasa. Macam mana semua? Setakat ni boleh follow up lagi ke? Boleh. Boleh. Okey. Mikrofon Arik rosak. Arik okey Arik. Kalau Arik okey, Arik buat thumb up sikit. Okey, mantap. Aiden okey Aiden? Okay, cikgu. Okey, setakat ni macam mana semua? Rasa susah ke? Susah ke senang cikgu nak tanya? Senang. Okey, cakap senang, memang senang. Okey, jadi dekat sini habis dah. Cikgu ajar dekat sini tambah dengan tolak. Okey. Ini step dia, cikgu bagi step dekat sini. Ini contoh dia, cikgu bagi contoh dekat sini. Cikgu bagi lagi satu contoh, lepas tu kita dah buat 2 soalan bersama. Ada 4 dah soalan tambah dan tolak kita dah buat. Okey, habis dekat sini. Okey, sekarang kita pergi kepada darab bentuk piawai. Macam mana nak darab bentuk piawai? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Kita nak pergi kepada darab pula. Ni darab. Macam mana nak selesaikan darab ni? Susah ke? Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan darab. Okey. Okey, jadi masing-masing tengah tengok kat depan ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok tak tengok ni? Tengok. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Yang ini kita pakai hukum indeks. Kita pakai bab 1. Apa benda? A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M. Kalau darab dia jadi tambah ke tolak? Cikgu nak tanya kamu. Darab jadi tambah ke tolak? Tak. Apa tak dengar? Tambah ke tolak kalau darab? Tambah. Ya, tambah dengan N. Jadi, dekat sini nombor yang sama 10 dengan 10. Nombor yang lain 4 dengan 3.7. 4 dengan 3.7 kamu darab macam biasa. 4 darab 3.7 kamu dapat 14.8. Jadi kamu tulis 14.8. Darab untuk 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2, kamu gabungkan 5 tambah 2, kamu dapat 10 kuasa 7. Jadi jawapan dia 10 kuasa 7. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Ni bentuk indeks. Kita dah belajar pada bab 1. Aiden okey Aiden. Aiden boleh nampak yang ni Aiden? Boleh kaitkan tak? Boleh. Okey. Jadi, alamak cikgu tengok kan bentuk piawai kan nombor titik dia mesti sebelah 1. Sebelah nombor yang pertama. Okey, jadi 1.48. Jadi bila kita gerak ke depan, kamu janganlah pening. Bila kita gerak ke depan sekali, 7 tambah 1, kita dapatlah 10 kuasa 8. Itu cara dia.
Macam mana semua? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit. Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang berikutnya. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Susah ke kalau kuasa negatif? Tak susah. Kamu buat macam biasa. Tengok kepada soalan B. Yang pertama sekali, ambil 7.5 darab dengan 5 macam biasa. 7.5 darab 5. Kita tekan kalkulator. 7.5 darab 5. Kamu dapat 37.5. Okey, cikgu tulis 37.5. Darab. Okey, tengok kepada 10 kuasa negatif 3 darab 10 kuasa negatif 6. Kita gabungkan 10 negatif 3 darab jadi tambah negatif 6. Jadi kita tekan tolak 3 tambah tolak 6. Kita akan dapat 10 kuasa negatif 9. Jadi jawapan dia 10 kuasa negatif 9. Jelas ke semua ni? Boleh faham cara cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey, ingat kalau darab pakai hukum ni. Nombor yang lain tu kamu tekan je kalkulator, darab macam biasa. Ni darab macam biasa. Ni step ni, darab macam biasa, tekan kalkulator. Tapi untuk 10 kuasa-kuasa tu pakai hukum indeks. Dekat mana darab jadi tambah. Tambah dia punya kuasa. Itu untuk darab. Okey, kita cuba buat beberapa soalan. Boleh ke semua? Kita cuba buat beberapa soalan. Boleh. Okeylah, kita sebab dah masa dah lewat kan, kita cuba buat satu soalan je. Okey, daripada dua contoh yang cikgu dah terang. Daripada dua contoh yang cikgu dah terang, cuba buat soalan 6.3 darab 10 kuasa 5 dengan 4.0 darab 10 kuasa 2. Ya, dia boleh buat tak tu dia? Boleh. Okey. Okey, bagus. 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Buat. Aiden dapat buat tak tu, Aiden? Ke Aiden dah hantar dah? Oh, Aiden dah hantar dah. Okey. Tepat pukul 10.50 cikgu tunjuk. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Jadi cikgu akan mula selesaikan dekat depan lah. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan. Okey, cikgu ulang balik. Untuk pendaraban bentuk piawai, nombor 6.3 dengan 4.0 ni kita darab macam biasa. 6.3 darab 4. Kamu akan dapat 25.2.
Darab 10 ni kuasa berapa? 5 tambah 2. Kamu dapat 7. Ni tak bentuk piawai lagi. Bentuk piawai dia punya titik kena ke depan sekali. Kalau ke depan sekali, 7 ni kena tambah sekali. Jadi dekat sini kita dapat 2.52 darab 10 kuasa 8. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Ni untuk darab. Untuk darab. Okey, jadi dengan masa 10 minit lagi, cikgu akan terangkan pula bahagi bentuk piawai. Bahagi bentuk piawai. Okey, kita pergi kepada hukum indeks. AM bahagi AN. Kalau bahagi dia jadi apa semua? M ni jadi apa dengan N ni? Tolak. Tolak. Pandai, dia jadi tolak. Itu je apa yang susahnya. Jadi dekat sini kalau cikgu pergi kepada soalan G, masing-masing boleh tengok kepada soalan G. Okey, 5.9 darab 10 kuasa 5 bahagi 2 darab 10 kuasa 2. Jadi dekat sini 5.9 bahagi 2 macam biasa. Kita tekan kalkulator 5.9 bahagi 2. 5.9 bahagi 2, kamu dapat 2.95. Tekan 2.95. Okey, 10 kuasa 5 tolak dengan 2. Kamu dapat 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3. Ini sahaja jalan kerja dia. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, ini kalau dia bahagi. Kalau dia bahagi macam ni. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat satu soalan. Ni soalan terakhir dah. Ni soalan terakhir dah. Iaitu untuk bahagi. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Okey, cikgu tunggu. Cuba selesaikan. Okey, dahsyat hantar kat cikgu kan. Itu soalan yang terakhir Okey, bagus Wan Rifki. Wan Rifki dah hantar dah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi masing-masing senang je soalan ni. Sebab apa senang? Sebab kita dah boleh buat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan bahagi macam biasa nombor lain ni. 2.58 bahagi 0.3. Jadi 2.58 bahagi 0.3 kamu dapat 8.6. Tulislah dekat situ 8.6. Darab. Okey, tengok pula 10 kuasa 4 bahagi 10 kuasa negatif 4. Maksudnya apa? 10 kuasa 4 tolak bahagi dia jadi tolak. Tolak berapa? Negatif 4. Dekat sini kamu akan dapat 4 tolak 4. Kamu dapat 8. Jadi kita dapat 8.6 darab 10 kuasa 8. Itulah jawapan dia. Macam mana semua? Jelas ke yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey.
Okey, jadi masing-masing habis dah. Habis dah bentuk piawai. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Cikgu nak tengok jelas tak jelas ni. Okey, Aiden macam mana Aiden? Boleh follow ke apa yang cikgu ajar ni? Boleh cikgu. Okey, dia okey ke dia? Boleh follow ke semua dia? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Hanif sempat tak salin nota, latihan, penjelasan tadi? Sempat ke Hanif salin semua? Baik. Okey, Wan Rifki macam mana Wan Rifki? Susah ke senang Wan Rifki hari ni kita punya lesson? Senang tapi tak sempat nak hantar. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Apa yang cikgu dah ajar hari ni? Yang pertama adalah cikgu ajar apa tu bentuk piawai. Yang kedua cikgu ajar apa tu bentuk tunggal. Kemudian cikgu teruskan lesson cikgu. Cikgu ajar kamu cara nak tukar bentuk piawai ke bentuk tunggal. Kamu boleh tengok balik. Yang kedua seterusnya cikgu ajar pula daripada bentuk tunggal ke bentuk piawai. Ada dua benda dekat situ cikgu dah ajar. Okey. Kemudian cikgu pergi kepada operasi. Operasi bagi bentuk piawai. Operasi bagi bentuk piawai tambah dengan tolak cikgu dah ajar. Maksudnya untuk tambah hin dia apa? Samakan kuasa. Kita samakan kuasa. Kemudian cikgu pergi kepada darab bentuk piawai. Untuk darab bentuk piawai kita pakai hukum indeks. AM darab AN sama dengan AM tambah N. Okey, last. Untuk bahagi kita pakai hukum indeks untuk bahagi. Silap. Kita akan dapat AM tolak N. Jadi inilah dia yang kita belajar hari ni. Bentuk piawai, bentuk tunggal. Lepas tu kita pergi kepada pengiraan yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi. Ini kamu boleh tik sendiri kamu. Kamu boleh tanya diri kamu. Ada 5 lesson cikgu ajar. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 5 lesson ni, kamu faham berapa? Okey. Arif Fahmi okey. Jelaskan semua Arif Fahmi kelas kita hari ni. Oh, mana Arif Fahmi? Okey, baik. Nazran okey Nazran? Okey cikgu. Okey. Susah ke senang Nazran? Senang ya. Okey, bagus. Nazhan macam mana Nazhan? Nazran dengan Nazhan. Terbalik sikit je. Nazhan macam mana Nazhan? Susah ke senang cikgu nak tanya Nazhan? Okey, senang. Okey, bagus. Aiman macam mana Aiman? Aiman dah off kamera dah. Ke tidur dah Aiman tu? Aiman macam mana Aiman? Jelas ke Aiman yang cikgu ajar ni? Apa Man? Alamak, tak dengar Man. Okey. Jadi sebelum cikgu nak tutup kelas kita, cikgu nak kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan. Asmahan ada nak tanya soalan ke dekat cikgu Asmahan? Tak ada. Haziq semua jelas ke Haziq kelas kita hari ni? Jelas. Okey, jadi untuk kelas hari ni sebelum cikgu nak tutup kelas, cikgu nak bagi tahu lah minggu depan tak ada kelas tau. Cumanya minggu lagi satu cikgu nak buat kuis. Cikgu nak buat kuis yang macam quizzes tu quizzes. Yang mana kamu boleh tengok skor kamu sendiri. Kamu boleh tengok Wan Rifki nanti habis tu Wan Rifki boleh tengok. Wan Rifki nombor berapa ni? Nazhan boleh tengok Nazhan nombor berapa. Aiden boleh tengok Aiden nombor berapa. Apa yang masuk nanti? Bab 1 dengan bab 2. Jadi senang sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk malam ni. Sekarang pun dah pukul 11. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apalah. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Sama-sama. Oh.